kali kita ambil daripada sumber blog tersebut. Dan kita akan tentang insya-Allah sedikit demi sedikit. Kenapa tuan-tuan kita bercakap isu Syiah padahal banyak lagi isu yang sedang melanda umat? Kerana ini adalah isu aqidah. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada satu golongan umat ini yang akan tetap tegak menegakkan kebenaran dan tidaklah mengganggu gugat mereka orang yang menyerang, mencaci dan menyelisihi mereka hingga datang keputusan daripada Allah. Apakah sanggup kita mengatakan Abu Bakar Siddiq orang yang munafik? Apakah sanggup kita mengatakan Aisyah radhiyallahu anha isteri yang menyayangi Nabi, yang Nabi wafat di atas pangkuannya sebagai seorang berzina, sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tabatabai dalam tafsir Mizan. At-Tabatabai itu seorang tokoh tafsir Syiah. Tuan-tuan boleh tanya, kita ada Datuk Ali Ahmad Yusuf Amin, seorang pakar tafsir di Perlis ini. Boleh tanya tafsir Mizan, kita kenal. Dia kata apa? Aisyah jarimah jinsiyah, jarimah pelaku salah. Jinsiyah ni seks, merujuk kepada hadisul itu. Apakah sanggup kita mendengar, melihat cacian kepada ibu orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi yang membawa Al-Quran, membawa Islam kepada kita, dihina, ditolak, dicaci, tanpa kita bangun memperjelaskan kepada umat bahawa ini semua adalah fitnah, buhtanun azim. Amat bacalah umat ini yang menerima Islam dengan senang tetapi tidak bangkit mempertahankan Islam dikala orang yang membawa Islam itu dicela. Sekiranya kita menolak sahabat sebagai adil, orang yang membawa Al-Quran itu gugur adalahnya, kita kata sahabat munafik, sahabat khianat pada Nabi, sahabat rampas wasiat daripada Ali, kita tidak boleh menerima Al-Quran dan agama kita akan hilang. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Umar, diriwayatkan oleh Uthman, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr al-As dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita tolak orang yang bawa, apa yang dia bawa kita kena tolak otomatik. Kesan kepada ketidakadilan tuduhan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kesan yang cukup besar, tuan-tuan. Dan dalam satu baru-baru ni, dalam satu dia panggil hari memperingati Husain Ma'ta, yang menyebut bahawa kita sekarang ni ada kekuatan yang cukup besar. Tuan-tuan, pernahkah terdengar nama seorang manusia Ihsan Ilahi Zahir? Tuan-tuan, Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang tokoh ulama di benua India dan Pakistan. Hari ini rujukan tentang Syiah, tulisan Dr. Ihsan Ilahi Zahir menjadi rujukan ulama seluruh dunia. Bagaimana dia dibunuh? Ihsan Ilahi Zahir sebelum dia mati dia kata apa? Apa yang aku minta? Aku tahu Syiah akan bunuh aku. Aku minta aku dikubumikan di Baqi' al-Gharqad, tempat dikubumikan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana Dr. Ihsan Ilahi Zahir dibunuh? Syiah letak bom dalam mic. Kalau tuan-tuan type dalam YouTube, type Ihsan Ilahi Zahir, tuan-tuan akan tengok lagu mana dia berdebat. Dia ceramah depan Saddam Hussein. Pasal itu Saddam Hussein bunuh habis orang Syiah di Iraq. Pasal itu pakatan antara Syiah Iraq dengan Amerika menyebabkan jatuhnya Saddam Hussein dan mati orang-orang Sunnah. Sampai hari ini tuan-tuan, orang Sunnah, ulama Sunnah, masjid Sunnah dibom dan dibunuh hari-hari di Iraq. Saya ada seorang pensyarah daripada Jordan. Dia tinggal di Jordan, dia mengajak saya di misi. Dia kata, orang kata dekat dia, Ahmadinejad Asadul Arab al-an, singa Arab. Dia kata, Syiah Iran Daulat Syria. Dia kata orang Arab yang duduk di tempat-tempat yang Syiah ramai, di Iraq, di Syria, di Lebanon, sebenarnya mereka bukan menolong orang Islam, mereka membunuh dan menyembelih umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Iran
kita boleh jumpa gereja, kita boleh jumpa kuil-kuil orang Yahudi dan Kristian, tetapi jangan jumpa dan tak boleh jumpa masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada takrib baina sunni wa syiah. Tak ada usaha penyatuan antara sunnah dan syiah. Sebab apa? Kata Syekh Adnan Ar-Ur sebentar tadi, hakikat sebenar Syiah mengkafirkan Abu Bakar. Kita menyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana titik pertemuan? Kalau kakak bismillah pelan, bismillah adalah tu boleh terima lagi khilaf. Kalau tok tangan atas dada dengan tok tangan atas pusat tu pun khilaf. Kalau bak ada mayang lepas tangan pun khilaf. Bak tak baca talqin pun kita kata khilaf. Tak ada masalah. Masih lagi umat Islam. Tetapi sekiranya menyebut Abu Bakar, Uthman sebagai Umar sebagai berhala, itu sudah melampau bagi batas-batas akidah umat Islam. Dan sesama sekali kita tak akan berdiam diri dengan puak-puak yang mengkafirkan umat Islam keseluruhan, iaitu puak Syiah laknatullah. Benda ni kita kena buka kepada masyarakat. Biar pergi depan nak kata apa pun. Boleh jadi saya pergi ceramah-ceramah kena obor pula. Tak apa, mati mempertahankan sahabat. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut pada cacian dan celaan. Selama mana mereka mencaci, mencela tokoh-tokoh ahli sunnah, para sahabat, selama itu kita tidak akan duduk satu meja dengan mereka. Ia tuan-tuan jelas gambaran kenapa kita bercakap isu ini. Biarlah ramai yang hadir, tetapi manfaat untuk keluarga masyarakat dapat kita sebarkan. Pertama saya nak bawa fatwa Jakim. Ini jelas konsep kita pegang awal-awal sekali. Tak ada lah nak petikai. Wahabi tidak pernah difatwakan sesat oleh mana-mana jabatan agama. Tetapi yang kena tangkap banyak. Ni pokok Wahabi. Depa tak sesat, tapi depa tak ada tahu dia. Macamlah orang jual dadah. Dadah kalau ada cukai, import pilah 10 kontainer pun tak kena tangkap. Yang kena tangkap tu tak ada cukai. Benda tu haram ke tak haram? Nampak? Wahabi yang tak pernah difatwakan sesat, habis tangkap. Pok-pok ni duk mengajar, duk terus menyebarkan risalah dan dakwah. Siapa pun tak tangkap pasal apa? Pasal tak kacau kami. Tak kacau kami tentang mana? Pasal tak tegur baca talqin, pasal tak tegur boleh kepala malam Jumaat. Biar pi maki pi Abu Bakar, dia tak ada kaitan dengan tu. Tapi kalau hang tegur boleh kepala malam Jumaat aja kau. Yang mana lebih teruk, boleh kepala malam Jumaat ataupun mengatakan Abu Bakar sebagai kafir. Tuan-tuan, emosi kadang-kadang menutup kesalahan yang kecil, menutup kesalahan yang besar. Kita nampak kesalahan yang kecil. Bagian bainahu, dengki kita. Saya nak baca fatwa Jakim supaya kita jelas. Keputusan fatwa Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kategori akidah tajuk Syiah di Malaysia. Keputusan A. Yang ni tak boleh petikai pasal Jakim. Kalau nak petikai Jakim, petikailah Menteri Agama dia, petikailah Kerajaan Malaysia. Bersetuju supaya keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa yang telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984, kertas bil 2884 perkara 4.2.2 mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti berikut. Yang ini dia ulang dari fatwa yang telah ditetapkan tahun 1984. Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini, Jawatan Kuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya mazhab Syiah dari golongan Az-Zaidiyah dan Ja'fariyah sahaja